Datuk Tan Sri Yang Ketua menyebut bahawa beliau dapat memberikan penjelasan mengenai kenyataan-kenyataan yang berhormat pekan dan menyertakan bukti dan dokumen yang menyokong penjelasan tersebut selewat-lewatnya pada hari Rabu 9 hari bulan Mac 2022. Tapi semalam bila kita baca berita surat khabar ataupun media, Yang Berhormat Pekan telah pun mengengkar untuk mematuhi arahan daripada Tan Sri Yang Ketua dan menyebut bahawa beliau hanya akan menjawab kepada Tan Sri Speaker selepas pilihan raya di Johor. Ini dengan jelas telah pun menghina Tan Sri Yang Ketua dan juga menghina pendirian di dalam Dewan ini dan tindakan yang sepatutnya mesti diambil ke atas Yang Berhormat Pekan. Beliau bukan merupakan seorang calon yang bertanding di Johor. Dia hanya merupakan seorang penyokong kempen. Dan apa-apa perkara yang berlaku dalam Dewan ini sepatutnya adalah supreme, iaitu yang paling penting sekali dan segala yang beliau tengah lakukan perlu diletakkan dan beliau perlu pulang ke majlis ini untuk menjawab kepada Tan Sri Yang Ketua. Dan saya rasa Tan Sri Yang Ketua pun telah pun memberikan kelonggaran kepada beliau bahawa beliau boleh menjawab secara bertulis, tak perlu datang Dewan untuk menjawab secara langsung. Dan beliau juga tidak dapat mematuhi kelonggaran tersebut. So kita harap Tan Sri Yang Ketua buat keputusan mengantung Yang Berhormat Pekan ini sehingga beliau dapat memberikan jawapan bila-bila masa yang beliau mahu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Damansara. Sebenarnya pertamanya amalan meminta penjelasan secara bertulis itu adalah amalan saya. Ya, bukan terdapat apa-apa di dalam peraturan mesyuarat. Saya membuat amalan tersebut kerana apabila terdapat usul untuk merujuk seseorang ahli parlimen itu ke jawatankuasa hak dan kebebasan, maka itu satu perkara yang amat serius. Jadi sebelum saya benarkan usul itu, dan usul tersebut selalunya melibatkan perkara-perkara mengenai fakta, ya, ataupun perbahasan mengenai fakta. Usul yang Berhormat Damansara berikan kepada saya pun melibatkan fakta. 4 fakta telah dibangkitkan, terutamanya sama ada yang nombor satunya yang yang paling saya rasalah yang paling penting ialah sama ada kerajaan menggunakan wang kerajaan untuk membayar hutang prinsipal 1MDB. Ya, sebab yang dikatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Pekan ialah prinsipal. Ya, jadi saya perlu melihat penjelasan mengenai perkara itu sebelum saya boleh membuat keputusan untuk membenarkan atau menolak usul Yang Berhormat. Jadi amalan saya memang dari hari yang pertama saya menjadi yang dipertua ialah untuk meminta penjelasan dahulu. Baru saya putuskan sama ada untuk benar atau tak benarkan usul tersebut. Dalam perkara ini saya memohon penjelasan daripada 2 orang. Pertamanya daripada Yang Berhormat Pekan, kerana beliau merupakan subjek matter Yang Berhormat Damansara. Saya juga meminta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri Kewangan. Kerana Yang Berhormat Menteri Kewangan semasa menjawab soalan tambahan daripada Yang Berhormat Bagan keesokan harinya saya rasa telah mengatakan kerajaan membayar hutang 1MDB. Jadi kenyataan ini bercanggahlah dengan Yang Berhormat Pekan. Jadi saya memerlukan penjelasan daripada kedua-dua Yang Berhormat tersebut sebelum saya boleh memutuskan usul Yang Berhormat Damansara. Sekejap ya. Oleh itu saya telah menulis surat kepada kedua-dua Yang Berhormat dan saya meminta penjelasan selewat-lewatnya hari ini, hari Rabu. Ya. Okey. Kedua, sebenarnya semalam selepas saya mempengerusi dengan mesyuarat tu, saya menerima surat daripada Yang Berhormat Pekan meminta pelanjutan masa sehingga hari Rabu minggu depan untuk memberi penjelasan. Saya benarkan permohonan tersebut sehingga sehingga Selasa pagi minggu depan. Jadi
tidak timbullah persoalan sama ada Yang Berhormat Pekan mengingkari permohonan, mengingkari arahan saya, sebab saya yang memberi masa kepada Yang Berhormat Pekan sehingga Selasa minggu hadapan. Itu sebenarnya yang terjadi. Datuk, betul.